Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Jawab salam ni dia wajib. Bagi salam sunat. Benda wajib elok diketahui. Sebagaimana kita solat fardu berjamaah, orang tahu. Kalau solat sunat di rumah seorang orang tak tahu, lebih baik. Kalau zakat sedekah yang wajib, maka elok orang tahu supaya tidak timbul tamahan dia ni kaya saja tapi dia zakat tak bayar. Tapi kalau sedekah sunat kan dalam bahasa metaforikalnya, tangan kanan dulu, tangan kiri pun tak tahu, sebab sedekah yang sunat. Begitu juga kita jawab salam memang dalam ramai-ramai ini fardu kifayah, ya. Bila saya bagi salam, yang depan saya ni ramai, tak semesti setiap orang jawab. Seorang jawab pun sudah memenuhi fardu kifayah. Tapi seeloknya saya tahu ada orang jawab, tadi macam tak ada orang jawab. Sama juga macam amin, ya. Saya perasan di sini orang macam tidak bersemangat untuk mengaminkan bacaan Fatihah imam, sedangkan digalakkan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi memberi galakan sekiranya muwafaqah amin makmum dengan aminnya imam itu dengan aminnya malaikat, itu akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Demikian juga amin doa kunut tadi pun macam tidak diaminkan, sedangkan imam baca doa kunut tadi untuk jamaah dengan menggunakan dhamir nahnu, kami. Jadi kita aminkan supaya jelas, amin, amin. Jangan kita menyimpan suara kita pada tempat yang sepatutnya kita bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Jadi insyaAllah kita istiqamah kan menjawab salam dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang kedua, anjuran surah Al-Furqan Lisin 11 Putrajaya, menggunakan kitab Kekeliruan Umman. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Menggunakan buku cetakan yang terbaru, kita sampai ke muka surat 69, akan masuk ke bab yang baru, iaitu bab yang keempat, berkaitan tentang hadis dhaif, ya. Dhaif dah jadi bahasa Melayu juga, tapi kalau nak terjemahan lagi sekali, iaitu lemah, ya. Apa masalah dengan hadis dhaif? Punca Ustaz Mahathir masukkan
tajuk ini dalam buku kekeliruan umat ini, kerana memang mutakhir ini, isu hadis dhaif ini memang menimbulkan kekeliruan, bukan sahaja dalam pemikiran orang awam, bahkan juga dalam pemikiran sebahagian asatizah, ustaz-ustaz sendiri, kerana seolah-olah hadis dhaif ini adalah memang tertolak. Jadi misalnya bila kita beramal dengan satu amalan, dan bila ditanya kenapa kamu beramal begitu, lalu kita jawab kerana ada hadisnya, ya, begini-begini, misalnya sapu muka lepas salam, ya, ada hadisnya Nabi SAW melakukan dan berdoa ketika menyapu muka, ya, ataupun mungkin kita baca Yasin malam Jumaat, ada hadisnya siapa yang baca Yasin malam Jumaat diampunkan dosanya. Lalu kita dibantah, tak boleh ya, hadis itu dhaif. Hadis yang Nabi SAW sapu muka itu dhaif. Hadis yang mengatakan kalau baca Yasin malam Jumaat dia bukan dosa itu dhaif, jadi tak boleh amal. Ini keliru. Menolak beramal dengan sesuatu hadis semata-mata kerana hadis itu ditelaskan dhaif adalah satu kekeliruan yang menyelinap masuk dalam fahaman umat Islam mutakhir ini. Tidak berlaku pada zaman para muhaddis yang silam. Menolak hadis dhaif secara total tidak berlaku. Baik. Soalan, bolehkah beramal dengan hadis dhaif? Jawapan, boleh beramal dengan hadis dhaif. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Al-Adhkar, qala al-ulama'u minal muhaddithin wal fuqaha'i wa ghairihim yajuzu wa yustahabbul amalu. Saya skip dulu sebab kadang-kadang dia ada masuk perkataan-perkataan di pertengahan itu sebagai tambahan, jadi kita skip terus pergi kepada poin dia. Qala al-ulama'u, berkata para ulama daripada kalangan ahli hadis dan juga ahli fiqh dan ulama-ulama lain, yajuzu wa yustahabbul amalu bil haditsi dhaif ma lam yakun mawdu'an. Harus, boleh, bahkan yustahabbu, disukai, digalakkan kita itu beramal dengan hadis dhaif ma lam yakun mawdu'an, selagi mana dhaif hadis itu bukanlah sampai ke tahap maudhu'. Kalau kita terjemahkan hadis maudhu', hadis palsu. Hadis itu dhaif semata-mata, tidak dhaif yang palsu. Itu dibenarkan, bahkan digalakkan kita beramal, tapi ada skop dia, ya, iaitu fil fadaili, pada fadilat-fadilat. Contoh tadilah, man qara'a surat Yasin fi lailatul jumu'ati ghufira lahu aw asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumaat, maka diampunkan baginya dosa-dosanya, ataupun berpagi-pagi dia esok ni dalam keadaan sudah diampunkan dosa dia. Okay. Jadi hadis itu bercerita tentang fadail. Fadail ini plural, jamak kepada fadilat. Satu fadilah, ya, kalau dua fadilatan ni, kalau banyak fadail. Jadi kalau sekadar menceritakan kelebihan, diamalkan hadis dhaif. Hukum baca Yasin dah tahu sunat. Bukan, hadis itu bukan nak menetapkan hukum baca Yasin, ya. Hukum baca Yasin tidak ada khilaf. Sepakat umat Islam baca Quran hukumnya sunat, ya, dapat pahala. Kalau tak baca Quran tidak berdosa, tapi kalau baca dapat pahala, itu namanya sunat ataupun mustahab. Tetapi hadis bercerita tentang fadilat, maka diamalkan walaupun dhaif. Wat taghrib, iaitu menggalakkan. Misalnya, ya, contohnya kita tahu bahawa menjaga solat itu adalah satu perkara yang baik. Tapi ada hadis menceritakan siapa yang menjaga solat dia, maka sekian dia akan dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Itu kan taghrib, menggalakkan. Dia tidak akan mengubah hukum kewajipan kita jaga solat. Tapi ada di situ taghrib, ghurbah, ya, ada satu keinginan untuk orang buat. Ataupun sebaliknya tarhib. Tarhib itu maknanya menggerunkan, ya. Misalnya ada riwayat mengatakan siapa yang meninggalkan solat apa ada sebarang keuzuran, nanti dia akan menerima azab sekian-sekian, ya. Contoh saja, ya. Tapi hadis itu dhaif. Dia bukan cerita tentang hukum tinggal solat. Hukum tinggal solat dah sedia maklum, ya. Solat fardu ditinggalkan dengan sengaja tanpa uzur haram, dosa besar, jadi fasik. Maka dalam
Dalam syariat Islam, meninggalkan solat dengan sengaja hukuman mati. Cuma ulama khilaf, adakah hukuman itu kerana dia dah jadi murtad sebagaimana pandangan minoriti ulama, ataupun kerana hukum hudud, dia masih orang Islam tapi dia buat satu jenayah yang capital punishment. Setelah diberi peluang untuk bertaubat lah, orang yang tinggal solat itu diberi peluang untuk bertaubat, dia masih berdekil. Majoriti ulama mengatakan berdasarkan hukum hudud, minoriti mengatakan bukan, kerana dia sudah murtad. Jadi beza kalau hukum hudud sama, hukuman sama, tapi lepas itu jenazahnya dilayan sebagai jenazah orang Islam, dimandikan, dikafan, disolat. Tapi kalau berdasarkan pandangan minoriti atas dasar murtad, jenazahnya ditanam begitu saja, tidak lagi dilayan sebagai jenazah orang Islam. Tapi hadis tadi dhaif, ya, tidak ada masalah kerana ia tarhib, menggerunkan, bukan hadis palsu, ya. Kalau hadis itu palsu, walaupun untuk fadilat, walaupun untuk menggalakkan, walaupun untuk menggerunkan, tak boleh. Kerana haram menisbahkan kepada Nabi SAW sesuatu yang kita tahu itu adalah dusta. Hadis palsu ini dinilai oleh para ulama adalah bukan hadis sebenarnya, tapi oleh kerana didakwa hadis, maka disebut hadis juga. Tapi bila sebut hadis maudhu', berarti sebenarnya itu dinilai bukan daripada Nabi SAW. Wa ammal ahkamu kal halali wal harami wal bai'i wan nikahi wat talaqi wa ghairi dhalika fala yu'malu fiha illa bil hadits sahih aw al hasan illa an yakuna fi ihtiyatin fi syai'in min zalika. Adapun kalau hadis yang membabitkan hukum hakam, seperti nak katakan ini adalah halal, atau nak katakan ini adalah haram, atau hadis berkaitan dengan jual beli, sah atau batal jual beli macam ini, berkaitan tentang nikah, adakah sah nikah macam ini atau batal, berkaitan dengan tolak, jatuh atau tidak jatuh tolak, dan yang lain seumpamanya, maka tidak diamalkan pada perkara-perkara tersebut kecuali dengan hadis yang sahih, ya. Ataupun sekurang-kurangnya hadis yang hasan. Sahih ni dia seolah-olahnya pertengahan antara sahih dan dhaif. Dia ada hadis namanya hasan. Jadi kalau nak hukum hakam, paling common pun, paling rendah pun hadis hasan. Kecuali ada elemen ihtiyat, iaitu berjaga-jaga. Misalnya ada hadis yang mengatakan jual beli seperti ini tidak sah, tapi hadis itu dinilai dhaif. Maka untuk orang yang ingin menjaga agama dia, standard warung lah, dia jauhilah jual beli macam itu. Okay? Kerana walaupun hadis itu dhaif, lebih cermat untuk dia tidak buat. Soalan, kenapa? Pertama, kita kena faham terlebih dahulu perkara asas. Kita ambil perkara yang disepakati oleh semua orang Islam, iaitu kita wajib mengikut kepada perintah Allah dan Rasul. Ya, insya-Allah, ya, yang namanya orang Islam, setakat itu dia tidak ada komplain, ya. Kita semua orang Islam wajib ikut perintah Allah dan Rasul. Soalan seterusnya, macam mana kita tahu apa itu perintah Allah? Macam mana kita tahu apa itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya adalah melalui Quran dan hadis. Ini dua sumber utama kita faham agama kita. Dan kedua-duanya adalah wahyu, ya, Quran dan hadis. Baik. Soalan seterusnya, bagaimana kita tahu yang dikatakan Quran itu memang Quran? Kena ikut Quran hadis itu kita dah tahu. Tapi yang dikatakan ini ayat Quran ni, macam mana kamu tahu itu memang ayat Quran? Bila dikatakan ni hadis Nabi SAW, macam mana kamu tahu itu hadis? Ya? Jawapannya adalah melalui perkhabaran. Kerana kita bukan dapat wahyu. Al-Quran bukan turun pada kita. Hadis bukan datang daripada kita. Al-Quran itu turun kepada Nabi SAW dan hadis datang daripada baginda. Maka melalui perkhabaran. Yang hidup zaman Nabi SAW direct dapat daripada Nabi. Adapun yang tidak sezaman dengan Nabi SAW dapat daripada orang yang dapat daripada orang sebelum itu sampai kepada Nabi SAW. Ini namanya perkhabaran. Maka perkhabaran inilah yang menentukan dipercayai ataupun tidak. Dan apa-apa berita yang sampai yang kita tak lihat dengan mata kepala kita, ada kemungkinan kita percaya, ada kemungkinan kita tak percaya. Maka
ada di sana istilahnya, sebelum kita pergi pada sahih dhaif ini, ada istilah yang namanya mutawatir dan ahad. Kita nak faham istilah itu dahulu ya. Apa maksud mutawatir? Adalah sesuatu yang datang perkhabarannya itu melalui perawi orang yang mengkhabarkan itu ramai. Itu maksud mutawatir ya. Bila ramai, maka dia menatijahkan yakin. Kerana logiknya, tak mungkinlah seramai itu boleh tersilap. Tak mungkinlah seramai itu pakat terlupa semua. Kalau seorang dua orang mungkin silap, mungkin terlupa. Tapi kalau ramai, tak mungkin. Saya bagi contoh untuk kita faham konsep mutawatir ya. Contoh yang kita mudah faham insya-Allah. Okey, siapa yang berada dalam surah Al-Furqan pada saat ini masih ragu-ragu bahawa Perdana Menteri kita sekarang adalah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang tak setuju mungkin ada, saya tahu tak. Kalau Pak pilih pemimpin ni takkan semua orang setuju. Ada orang sokong, ada orang tak sokong, ada orang pangkal, ada orang menentang. Tapi yang masih ragu-ragu kot, Datuk Seri Ismail Sabri lagi ke, Datuk Seri Muhyiddin ke yang tak. Saya percaya semua antara kita dalam yang ada di sini, bahkan rakyat Malaysia keseluruhannya, bahkan seluruh dunia percaya kalau beliau sekarang ini sudah menjadi Perdana Menteri Malaysia. Baik. Macam mana kita begitu confident padahal kebanyakan daripada kita tak hadir pun masa beliau akan sumpah jadi Perdana Menteri. Kita tak lihat dengan mata kepala kita pun wakifkah pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri. Kenapa kita yakin, kita tidak ragu-ragu? Kerana perkhabaran tentang pelantikan beliau itu daripada sumber yang banyak. Asrul Awani lakukan benda yang sama, Harakah Daily, Sinar Harian, Al Jazeera, CNN, orang yang duduk di Putrajaya, orang yang duduk di Johor Bahru, orang yang duduk di Korea, semua memberitahu benda yang sama. Jadi kita yakin takkan akan semua orang ini menipu, takkanlah semua orang ini tersilap. Padahal cerita siapakah Perdana Menteri Malaysia sekarang bukan cerita Quran hadis pun. Ia hanya cerita dunia saja. Tapi kenapa kita yakin? Kerana perkhabaran mutawatir. Itu nak kaitkan di situ supaya kita faham bahawa kenapa kita yakin Al-Quran itu Al-Quran. Kerana keseluruhan Al-Quran itu mutawatir. Al-Quran itu diriwayatkan daripada Nabi SAW oleh para sahabat kepada generasi seterusnya, kepada generasi seterusnya sampai kepada kita oleh bilangan yang begitu ramai, sekira-kira tidak mungkinlah seramai itu tersilap. Hati-hati ya, ada golongan liberal yang cuba mempertikaikan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Ada satu orang liberal daripada Indonesia nama Munaim Sirri. Dia pernah datang berceramah di Malaysia. Dia banyak apa benda yang baik atau buruk pun datang daripada negara dia kan. Sebab dia ramai. Jadi tiap-tiap yang alim, ulama-ulama yang hebat pun sampai kehebat ilmunya ke Malaysia. Tapi ajaran-ajaran mengagur dengan sejalan sesat, ajaran yang bukan-bukan pun sampai ke. Jadi dia cakap apa? Dia kata ada kemungkinan ulama tersilap menambah satu huruf dalam surah Qul ya ayyuhal kafirun, menyebabkan maknanya jadi tidak teli. Dia kata dalam surah Al-Kafirun tu, yang ayat yang akhir itu dah cantik dah, dah sangat toleran, iaitu lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agamaku. Very tolerant dia kata. Tapi tak kena dengan ayat yang kedua. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kan tegas. Aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Barangkali alif itu tertambah kata dia. La tu. Sebenarnya bacaan yang sebenar mungkin la a'budu ma ta'budun. Ada beza ya. Kalau la menafikan, aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Tapi kalau tidak ada alif, dia jadi lam qasam, lam sumpah, iaitu takkid, emphasize. La a'budu ma ta'budun. Nescaya aku akan sembah apa yang kamu sembah. Baru dia teli kata dia. Ini sembang bikin bimbang oleh golongan itu. Tak ada poin. Tak ada nilai ilmiah langsung. Pertama dari segi ilmiah tak mungkin perkhabaran mutawatir tersilap.
Tak mungkin. Yakin bahawa la a'budu ma ta'budun, bukan la a'budu ma ta'budun. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disarankan itulah yang menjadikan benda itu bercanggah. Ayat akhir mengatakan lakum dinukum, bagi kamu agama kamu, bukan agama saya. Waliyadin, dan bagi saya agama saya bukan agama kamu. Kalau memang aku sembah apa yang kamu sembah, sepatutnya dini dinukum wa dinukum dini. Agama aku agama kamu, agama kamu agama aku, sebab kita saling menyembah benda yang sama. Ini penyakit orang liberal yang boleh bawa kepada kufur. Dakwah-dakwah macam itu boleh datang dia jadi kafir, murtad. Kerana memerdekakan sesuatu yang mutawatir, yang salah yakin itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita Al-Quran keseluruhannya mutawatir, selesai. Ada pun hadis, sebahagian daripada hadis yang sampai kepada kita pun mutawatir. Perawinya sangat ramai, tak diragukan bahawa itu daripada Nabi SAW. Walaupun sebahagian itu dipanggil mutawatir makna. Maknanya dari segi periwayatan itu ada beza. Perawinya beza sikit, perawinya beza, tetapi isinya sama. Misalnya hadis-hadis tentang azab kubur, ya, mungkin ada riwayat yang lain, tapi semuanya menetapkan bahawa adanya azab kubur. Jadi bahaya tak bagi orang yang mempertikaikan adanya azab kubur. Dia nak fikir logik dia. Macam mana dia dah mati, dah hancur, dia kena azab dalam kubur. Kalau fikir logik dia tu susah. Itu yang mati tak kena dalam kubur. Kalau yang mati kena makan ganjos, di mana mereka masuk dalam kubur? Ikan juga kan. Bukan, kan alam berbeza, alam roh. Jangan samakan alam roh dengan alam jasad. Kita belum mati pun, kita bila tidur, kita kadang-kadang terseksa dengan mimpi kita. Sekejap bagi kau lagi, isteri kerja kenapa bang? Wah, alhamdulillah mimpi je baik belum. Padahal santai duduk dalam bilik, ada aircon, ada katil. Tapi kita stres. Sebab dalam mimpi alam dia lain. Tak sama dengan alam jasad kita yang sedang santai duduk atas katil, baring atas katil. Jadi hadis Nabi SAW yang mutawatir maka sama statusnya, iaitu yufidul yaqin, yufidul qat'an. Al-mutawatiru yufidul qat'an. Riwayat yang sampai secara mutawatir dia mentijahkan putus, maknanya tidak ada possibility silap, tak ada possibility lupa, confirm ini betul, yakin. Jadi hadis yang mutawatir selesai, ulama tak perlu kaji panjang, tinggal dah kaji apa makna dia, apa hukum dia, apa istinbat dan sebagainya. Tapi itu hadis memang daripada Nabi SAW. Sekira-kira kalau dinafikan boleh membawa pada murtad, menafikan hadis mutawatir. Tetapi banyak hadis yang tidak mutawatir. Majoriti hadis tidak mutawatir, iaitu namanya hadis ahad. Diriwayatkan oleh bilangan perawi yang sedikit. Mungkin seorang, mungkin dua orang, paling-paling mungkin tiga orang. Bila sedikit, kemungkinan bahawa seorang dua tiga orang ini tersilap, terlupa, salah sampai itu ada. Maka ada keraguan di situ. Adakah oleh kerana ada keraguan maka kita tolak hadis ahad? Tidak. Satu masa dahulu ada tendensi untuk mengatakan hadis mesti mutawatir saja baru diterima. Tapi telah dipertahankan oleh Nasirus Sunnah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i bangkit dan ulama-ulama yang lain juga mempertahankan bahawa hadis walaupun ahad wajib kita terima. Itu macam mana kita nak resolve problem ada keraguan tadi? Itulah ulama hadis mengkaji kualiti perawi pula. Kalau mutawatir tak perlu cerita panjang, dah memang yakin, nak kaji apa lagi? Tapi kalau hadis ahad kena kaji, di perawinya adakah pelupa, adakah orang yang boleh dipercayai, sanad bersambung ke atau ada putus di mana-mana, tiba-tiba tabi'in terus riwayat daripada Nabi SAW, siapa sahabat yang riwayat daripada beliau. Maka bila dibuat pengkajian yang mendalam ini, didapati bahawa kualiti perawinya bagus, memenuhi apa yang disyaratkan, sanad pula tidak terputus, maka kemungkinan besar hadis ini memang daripada Nabi SAW. Inilah diistilahkan hadis sahih. Hadis sahih ini bukan makna confirm macam hadis mutawatir, tidak. Tetap ada keraguan kerana ahad, tapi keraguan itu sedikit. Maka keraguan sedikit ini dikalahkan oleh kemungkinan besar tadi wajib beramal dengan hadis sahih. Itu asas dia. Baik. Sementara boleh jadi bila dikaji kualiti perawi, didapati perawi ini ada masalah.
Bukanlah dia berdusta, tidak, tapi dia kadang-kadang lupa. Jadi ada masalah. Ataupun perawi-perawinya bagus, tapi ada terputus sanad itu. Tak diketahui siapa tabi'in yang meriwayatkan, atau tidak diketahui siapa sahabat yang meriwayatkan, atau ada dua tempat terputus misalnya. Maka kemungkinan hadis itu daripada Nabi SAW tidaklah sebagus yang hadis sahih tadi. Tapi masih ada kemungkinan. Itu yang kita kena faham. Yang gagal difahami oleh sebagian umat Islam, dia ingat bila hadis itu dhaif, maknanya bukan hadis Nabi. Tidak. Masih ada kemungkinan hadis Nabi SAW, cuma tidaklah kemungkinan itu setinggi sebagaimana hadis yang sahih. Itu beza dia. Tapi tetap ada kemungkinan. Kecuali kalau disepakati hadis itu maudhu', perawinya itu pendusta atau muttaham bil kizib, perawinya itu dituduh berdusta, maka apabila hadis semua sepakat bahawa ini adalah hadis yang maudhu', ketika itu tertolak kemungkinan itu. Tak bolehlah lagi kita kata ini hadis Nabi SAW. Dengan mengingati bahawa sahih, dhaif, maudhu', sesuatu hadis adalah ijtihad para ulama. Dia bukan satu benda yang Quran kata hadis ni sahih, Quran kata hadis ni dhaif, tak ada. Yang menentukan itu adalah ijtihad para ulama. Bila ijtihad para ulama, boleh jadi mereka berbeza. Kenapa nak berbeza? Kita ambil contoh mudah saja. Kalau kita kerja satu office, ada satu orang misalnya ditanya pendapat orang lain, macam mana simpulan ni, okey ke dia? Seorang akan jawab, setakat saya kenal, okey ya, bagus orang ni, boleh diberi kepercayaan. Seorang lagi, bila kita tanya, dia kata, saya ada sikit reservation kalau dengan dia ni, sebab saya tengok, padahal orang yang sama. Jadi apabila belilah hadis, belilah seseorang perawi, boleh berlaku macam itu. Seorang bila hadis kata, bagi saya dia siqah, orangnya boleh dipercayai. Tapi bila hadis yang seorang lagi kata, bagi saya dia ada problem, maka menatijahkan penilaian yang berbeza. Maka jangan kita heran, hadis yang sama dinilai sahih misalnya oleh Imam Muslim, tapi oleh Imam Ibnul Jauzi bahkan dikatakan maudhu'. Bukan setakat dhaif lagi. Hadis sahih Muslim dikatakan maudhu' oleh Imam Ibnul Jauzi. Kenapa? Kerana beliau lebih strict dalam menilai. Saya bagi contoh misalnya, kalau kita tengok satu orang menipu orang lain, kita sudah hilang kepercayaan sebab dia menipu, ya. Tapi kalau satu orang dia nak panggil binatang dia, kucing dia misalnya, dia panggil macam tu, kucing dia buat tidak heran. Dia pun ambil bekas makanan, dia buat macam itu. Kucing pun datang, rupanya makanan tak ada, cuma nak panggil kucing. Bagi seorang bermasalahnya. Bagi seorang, kalau saya tak selesa kalau kau menipu dengan binatang. Standard menilai orang tu berbeza. Setengah orang lebih strict lagi, bagi dia, bagi aku dah tak boleh percaya. Setakat kucing je kot bagi orang lain. Itu sebagai contoh, ya, bagaimana penilaian hadis boleh jadi berbeza antara seorang pakar hadis dengan pakar hadis yang lain. Bahkan yang dinilai maudhu' pun boleh khilaf lagi. Kat sini yang kita kena faham, jangan mudah kita terpedaya dengan setengah page Facebook nak memburukkan sebahagian daripada yang mengajar di surau masjid. Kata dia, ini hadis palsu di meja penceramah misalnya, atau hadis dhaif di meja penceramah. Hadis dhaif kita dah akan terangkan. Hadis palsu, kalau yang sepakat, kalau dia sengaja sebarkan, itu dosa-dosa. Kalau yang dah sepakat dia tak tahu, dia kena beritahu bahawa saya tersilap. Yang hadis yang saya kata hadis itu sebenarnya sepakat ulama mengatakan palsu. Tapi tak jarang berlaku yang dikatakan maudhu' oleh ulama ini dikatakan tidak, hanya sekadar dhaif biasa saja. Itu kena hati-hati, ya, sebelum kita nak membukurantakan akhlak yang dia pakai, bahawa hadis palsu dan sebagainya, kena hati-hati. Baik, kembali, ya. Jadi kenapa jadi keliru? Yang saya perhatikan, kalau kalangan masyarakat Melayu, sekurang-kurangnya ada dua sebab. Sekurang-kurangnya ada dua sebab kenapa mereka keliru tentang hadis dhaif. Kerana hadis dhaif ini, kalau dalam bahasa Arab dikatakan lam yasih hadzal hadis. Hadis ini tidak sahih. Dalam pemikiran kita orang Melayu, bila sebut tak sahih, mana tak betul.
Betul ke dengar berita akan ada rombakan kabinet dalam minggu depan? Kawan kita yang orang politik lah, dalam sirkel politik dia tulis tak sahih. Apa kita faham? Mana berita itu tak betul. Tapi tidak sahih dalam menyebut sesuatu hadis, bukan pada hadis itu tak betul. Tidak sahih bermakna hadis itu tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Bukan pada hadis itu tidak betul. Maka yang tidak memenuhi syarat hadis sahih inilah diistilahkan dhaif. Dan dhaif ini marutib, dia ada banyak. Ada secara yang paling ringkas ada 3. Sebenarnya banyak lagi. Maknanya dhaif yang sedikit. Sikit saja dhaif dia. Ada dhaif yang pertengahan dan ada dhaif yang teruk, dhaif jiddah. Ini secara ringkasnya begitu. Jadi bukan automatik bila hadis itu dhaif kita tolak, hadis itu dhaif kita tolak, kerana secara asasnya hadis dhaif itu masih ada kemungkinan ianya daripada Nabi SAW. Kerana itulah kata Imam Nawawi rahimahullah taala, kerana kemungkinan itulah dalam bab fadilat, menggalakkan, menggerunkan sirah misalnya. Ada kan Jakim pernah keluarkan poster sekitar Maulid Nabi SAW tentang padamnya api sembahan Majusi ketika Nabi lahir. Orang Majusi dia sembah api. Tapi bila Nabi SAW lahir, api itu terpadam. Padahal api itu sudah ribuan tahun tidak pernah terpadam. Lalu ramai orang-orang yang orang awam saja, tapi dia merasakan lebih pandai daripada Jakim, masuk hentam Jakim dalam program komen. Dia kata, apa Jakim bawa hadis dhaif? Dia tidak faham bahawa padamnya api itu hanya sirah, hanya cerita kisah yang berlaku. Kalaupun dhaif, ulama tidak masalah. Kalau dia hanya sirah, dia bukan penetapan hukum. Dan dia tidak menafikan bahawa satu insan yang mulia. Api padam ke api tak padam, Nabi tetap insan yang mulia. Jadi orang sudah tidak faham bahawa ada tempat-tempat hadis dhaif itu diterima. Sebagai contoh, kalau hadis dhaif itu sekadar syawahid kepada ayat Quran. Maknanya ayat Quran itu dah jelas maknanya apa, maka ahli tafsir bawa riwayat hadis untuk menunjukkan kenapa Quran itu maknanya begitu. Dan hadis itu dhaif, ulama tidak masalah, kerana ayat Quran itu maknanya dah jelas daripada bahasa. Hadis ini hanya sebagai sokongan saja. Kalau pun dhaif tidak menjadi dasar apa-apa, tetap makna ayat Quran itu begitu. Jadi saya pernah berkursus tentang isu ini, tentang isu hadis dhaif ini. Ada lebih kurang 16 poin kenapa hadis dhaif diamalkan oleh para ulama. Antaranya kerana isinya sesuai dengan ayat Quran. Memang dari sanad tu dhaif, tapi isinya tak problem, maka diamalkan. Ataupun kerana disokong oleh fatwa sahabat Nabi. Hadis itu dhaif, tapi boleh cek sama dengan apa yang difatwakan oleh para sahabat, maka dia banyak faktor. It's just not about hadis dhaif is the sole thing, bukan. Hadis dhaif is just part of the story. Banyak lagi perkara lain yang ulama ambil kira. Kita kadang tak faham kenapa ulama hadis dhaif dia amal, yang sahih tak amal pula. Kan kadang-kadang timbul persoalan macam itu. Jawabnya, kerana dalam penetapan hukum it's not as simple as sahih dhaif, tidak. Contoh, kenapa hadis dhaif itu diamalkan? Kerana dhaifnya itu telah didilute oleh fatwa sahabat, dan didilute oleh ayat Quran, dan didilute oleh riwayat lain yang sahih misalnya. Kenapa yang sahih tidak diamalkan? Kerana makna yang sahih itu bercanggah dengan sahihul Quran, ataupun bercanggah dengan hadis sahih yang lain. Maka sahih ini dianggap mansukh, telah dinasahkan hukum dia. Contohnya, ada hadis sahih tentang bahawa orang kalau berbekal masa puasa batal puasanya. Tapi Imam Syafi'i tidak amalkan hadis itu. Adakah Imam Syafi'i tidak beramal dengan hadis sahih? Tidak. Tapi kan Imam Syafi'i tahu hadis sahih yang lain, bahawa Nabi SAW dalam keadaan berpuasa bagi dia berbekal. Maka dinilai bahawa ini menasahkan hukum yang asal, ataupun hukum yang asal itu lebih untuk berhati-hati bagi orang yang kalau berbekal dia akan jadi lemah untuk berpuasa. Jadi ada teknik para ulama itu dalam mengeluarkan hukum, bukan hanya sekadar sahih terus automatik diamalkan, dhaif terus automatik ditolak, tidak.
Jadi sebagai kesimpulan, hadis sahih memang diterima. Cuma cara nak istinbat hukum tu macam mana, itu kerja para fuqaha. Begitu juga hadis hasan. Hadis hasan ini kadang-kadang dia asalnya dhaif, tapi diperkuatkan oleh faktor lain, naik status jadi hadis hasan. Sementara hadis dhaif diterima dalam peramalannya dalam skop-skop tertentu seperti dalam fadilat, targhib dan tarhib, tetapi tidak dipakai dalam skop yang lain seperti penetapan hukum halal haram, sah batal. Bila dhaif tidak diamalkan. Jadi kalau kita jelas begitu, selesai masalah. Dan ada orang mengatakan yang sahih pun tak teramal, pula nak amal yang dhaif. Bukan macam tu logiknya. Bukan yang sahih tak teramal lalu yang dhaif itu tak. Yang sahih kita terima, yang dhaif kita terima dalam skop dia. Yang ikhtiar tadi, kenapa kita beramal dhaif sedangkan dalam bab fadilah sedangkan ia dhaif? Sebab masih ada kemungkinan daripada Nabi SAW. Pada contoh yang saya pernah berikan, orang yang memandu melebihi had laju, had laju 110, dia bawa 180. Tiba-tiba dengan sedar 180, dia tengok sebelah sana ada kereta bagi beam, bagi lampu tinggi. Apa yang biasanya kita akan buat? Kita akan slow down. Slow down kita itu sebenarnya sama dengan beramal dengan konsep hadis dhaif. Sebab bagi beam belum tentu ada speed trap. Bagi beam mungkin sebab dia nak memotor. Bagi beam mungkin sebab dia nak tegur kawan dia. But then, rather dan kita ambil risiko, maksudnya kita slow down. Kalau dia bagi beam pada speed trap, selamat kita. So, walaupun ada keraguan, kita berhati-hati. Begitulah kenapa ulama kata walaupun hadis sapu muka tu dhaif, sunat kamu amalkan, kerana ada kemungkinan memang Nabi SAW buat. Jadi kamu dah ikut sunnah. Tapi kalau pun Nabi tak buat, sapu muka ke, pegang telinga ke, pegang hidung ke, lepas solat. Ceritanya lepas solat, banyak benda kamu boleh buat. Tapi kenapa kamu memilih sapu muka? Pada sekurang-kurangnya ada sandaran hadis, walaupun dhaif. Itu logik dia. Jadi kita tak mampu beramal dengan hadis sahih, tidak berarti kita menolak hadis dhaif. Saya bagi contoh hadis sahih, Nabi SAW sembahyang tahajud sampai bengkak kaki. Kita tak bangun tahajud sampai bengkak mata. Lain kan kemampuan kita dengan Quran Nabi SAW. Jadi kita tu tak mampulah nak tahajud sebagaimana Nabi SAW, sedangkan hadisnya sahih. Tapi mampu tak kita sapu muka lepas salat, sedangkan hadisnya dhaif. Jadi ketidakmampuan kita beramal dengan hadis sahih tidak memastikan kita kena tinggalkan yang dhaif. Jadi biar jelas kedudukan hadis dhaif ini dalam penerimaan para ahli ulama, supaya kita tidak menzalimi sesuatu yang masih ada kemungkinan ia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai. Next kita akan masuk ke bab yang kelima, makna ibadah. Bab kelima ni dia ada kaitan dengan tauhid dan syirik. Penting ya. Dan zaman kita ni ada segelintir umat Islam sama ada mudah melakukan perkara syirik tanpa dia sedari, ataupun mudah mensyirikkan amalan Islam yang sebenarnya tidak syirik. Puncanya keliru dalam bab kelima. Nanti kita akan terangkan insya-Allah. Ada sebarang soalan kalau saya mampu jawab? Alhamdulillah. Ada. Hadis-hadis ini adalah perkabaran. Jadi kalau Syiah kata hadis-hadisnya juga merupakan perkabaran yang disusunkan oleh ulama-ulama, bagaimana keadaan Syiah? Baik, masalah dengan golongan Syiah ini dalam bab hadis adalah mereka menolak riwayat selain daripada golongan yang dipanggil khawas, maknanya Ahlul Bait. Dan penolakan ini tidak berdasarkan penolakan yang ilmiah. Ini masalah dia. Bukanlah semua hadis Syiah itu tertolak. Mungkin ada overlap dengan Ahli Sunnah. Tetapi banyak hadis Ahli Sunnah tertolak di sisi Syiah. Kerana yang merayakan hadis bukan semuanya Ahlul Bait. Mungkin ada hadis dari Sayyidina Ali, dari Sayyidina Umar bin Abbas, tetapi banyak diriwayatkan oleh yang bukan Ahlul Bait. Jadi masalah dengan Syiah, ketaksuban politik bertukar menjadi bid'ah dalam agama. Asal Syiah ni politik. Dan in fact sampai sekarang orang Islam berbalas banyaknya politik. Jadi politiknya apa? Politiknya adalah pertikaian siapa yang sebenarnya layak jadi khalifah antara Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan juga Sayyidina Muawiyah.
radhiyallahu ta'ala. Syiah adalah penyokong Sayyidina Ali. Asal makna Syiah tu penyokong. Kalau kita nak guna secara bahasa, ada pertandingan bola sepak, kita kata ini Syiah Selangor, ini Syiah Kedah. Penyokong, maknanya penyokong Selangor, penyokong Kedah. Tapi dari segi istilah, Syiah adalah penyokong Sayyidina Ali. Dan tak salah menyokong Sayyidina Ali. Menyokong Sayyidina Ali tak salah, mengasihi Sayyidina Ali tak salah. Ada orang zaman kita terlalu sensitif pula. Langsung apa-apa yang ada Ali, ini Syiah. Tidak. Sampai tokat Ali pun disyiahkan terus sana tu. Orang Melayu ni dia kaitkan Sayyidina Ali ni dengan kekuatan. Jadi oleh kerana tokat Ali tu katanya khasiatnya bagi tenaga, dia namakan tokat Ali. Bukan suruh tokat Ali tu Syiah, tidak. Tetapi Syiah ni oleh kerana taksubnya tu jadi rosak. Dia sokong Sayyidina Ali masih okey. Bila dia taksub, dia kata sahabat-sahabat yang lain yang jadi khalifah sebenarnya telah merampas hak Sayyidina Ali. Khalifah itu adalah hak eksklusif Sayyidina Ali. Maka sahabat-sahabat ni, sama ada mereka kata fasik atau sebahagian Syiah yang ulu sampai kata kafir. Jadi tak ambil lah riwayat benar-benar fasik. Itu masalah dengan Syiah. Jadi sumber hadis dia tak sama dengan sumber hadis ahli sunnah wal jamaah, walaupun kemungkinan ada hadis-hadis yang masih boleh. Dan tendensi untuk memalsukan hadis itu tinggi di kalangan ahli bid'ah. Untuk sokong bid'ah dia reka hadis palsu. Itu lagi satu masalah dengan golongan Syiah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma kunna min dhillil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal a'udzu bikum.